Apa itu aplikasi dating? Aplikasi dating adalah salah satu platform yang menggunakan internet dan telefon pintar untuk kita menemu atau berkenalan dengan seseorang untuk menjadi pasangan hidup. Antara aplikasi dating yang paling popular digunakan untuk mencari jodoh adalah Omi, Tinder, Tijana.com, Bumble, MeChat dan macam-macam lagi. So dari segi hubungan dengan manusia, sekarang ramai yang menggunakan aplikasi dating sebagai platform untuk ringkas untuk mencari jodoh. Dengan adanya perkembangan teknologi sekarang, dia memudahkan semua orang berkomunikasi tanpa batasan, jarak dan waktu. Dating apps ni salah satu alternatif bagi seseorang mencari pasangan hidup. Pemilihan aplikasi juga penting kerana setiap aplikasi dating tu ada penggunaan yang berbeza. Kebiasaannya penggunaan aplikasi dating bermula dengan pengaruh daripada rakan. Ada yang menggunakan aplikasi kerana mereka sunyi melihat rakan-rakan mereka dah berkahwin. Aplikasi dating menjadi kebiasaan dalam masyarakat sekarang. Ada yang berjaya mencari jodoh dan dah berkahwin. Ada juga yang menggunakan aplikasi dating ni untuk menipu orang. Ada yang menggunakan aplikasi dating ni sebagai helah untuk menipu untuk mendapatkan wang. So, apa hubungan dating apps dengan agama? Di dalam jodoh dan perkahwinan, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan yang bertujuan saling berkenalan antara satu sama lain. Dalam konteks tabaruj, tujuan pembinaan dating apps diharuskan sekiranya maklumat adalah untuk kebaikan dan haram hukumnya sekiranya bertujuan untuk kemaksiatan. Terdapat kaedah fiqh yang menyebut kesemua wasilah baginya adalah berdasarkan hukum yang hendak dicapai. Ini bermaksud setiap perkara yang membawa kepada hukum haram, maka maklumat yang hendak dicapai itu juga haram hukumnya. Maka hal berkenaan dating apps, hukum asalnya adalah diharuskan. Namun sekiranya penggunaannya atau pembinaannya bertujuan untuk kemaksiatan dan melakukan perkara yang diharamkan, maka hukumnya adalah diharamkan. Begitu juga haram hukumnya sekiranya memuat naik gambar tabaruj dan menunjuk kebiasaan yang berlebihan sehingga menimbulkan syahwat dan fitnah kepada yang melihatnya. Sebaiknya pihak admin dating apps menetapkan garis panduan yang sepatutnya seperti gambar yang menutup aurat, penjagaan privasi pengguna, menjaga batas pergaulan di antara berlainan janitor dan sebagainya. Di dalam penggunaan aplikasi dating apps secara atas talian ni, terdapat dua perspektif sama ada dia baik atau buruk, dan cara pengguna menggunakan sendiri aplikasi tu menentukan sama ada dia akan berikan impak yang baik atau impak yang buruk kepada pengguna. So, aplikasi dating apps secara atas talian ni merangkumi pelbagai jenis medium online dating macam Tinder, dan juga ada aplikasi yang menawarkan fungsi untuk berjumpa dengan kawan yang baru secara atas talian, tapi turut digunakan sebagai aplikasi untuk bertemu dengan pasangan atau dengan kekasih atau life partner. Walau bagaimanapun, nilai dan etika dalam pergaulan secara atas talian haruslah diterapkan dalam diri pengguna itu sendiri, walaupun secara digital menggunakan laptop, PC, phone ataupun medium digital. Selain daripada itu, data peribadi yang digunakan haruslah benar dan tepat mengenai diri pengguna itu sendiri. So, taklah menimbulkan fitnah atau berlaku penipuan sekiranya menggunakan gambar atau data peribadi orang lain yang akan menimbulkan fitnah kepada orang yang mempunyai gambar. So, apa yang dapat dirumuskan dalam penggunaan dating apps secara nilai dan etikanya, pengguna aplikasi itu sendiri akan menentukan sama ada impak yang diterima adalah baik atau buruk, dan nilai-nilai etika dalam berjumpa dengan orang yang baru haruslah diterapkan walaupun secara online. Penggunaan teknologi pada masa kini memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bukan sahaja untuk mencari maklumat, namun ia juga digunakan dalam proses komunikasi. Malah, teknologi maklumat dan telekomunikasi kini telah meresap ke dalam masyarakat kita hingga kita bagaikan tidak mampu untuk meneruskan kehidupan dan teknologi pada masa kini. Cuba kita kaitkan masa dahulu dan juga masa sekarang mengenai dating apps.
Jika kita menceritakan pada zaman dahulu, sudah pasti ada semua tahu bagaimana pendedahan pada zaman dahulu terhadap dunia teknologi. Mereka tidak terdedah dengan perkara yang melibatkan hal-hal teknologi dan juga generasi terdahulu lebih menggunakan cara terus bersemuka dengan pasangan yang ingin dikenali dan menggunakan media seperti surat dan telefon. Pada masa kini pula, pelbagai gaya hidup ataupun budaya masyarakat kita yang kian berubah disebabkan oleh pengaruh luar dan juga kemunculan teknologi baru. Begitu juga dengan mencari jodoh. Coraknya juga dalam kalangan orang ramai sudah tidak seperti dahulu. Selari dengan masa, orang ramai sudah mula mencari alternatif baru dalam mencari teman hidup. Jika kemudahan ini menjimatkan masa dan tenaga, apa salah jika kita mencuba? Secara kesimpulannya, dating apps ini mempunyai pros and cons dia. Nak cari jodoh bukan satu benda yang mudah. Setiap yang berlaku mesti ada hikmah dan mesti ada ujian dia. Kalau betul itu jodoh, insya-Allah Allah akan memudahkan segala urusan anda.